Iya, nak cerita ini apa namanya, uraiannya panjang, tapi eh, saya rasa yang berbeza bukan empat madhab, tapi banyak madhab. Madhab itu bukan empat saja, tapi banyak madhab. Eh, di zaman baginda Rasulullah pun sahabat juga berbeza madhab juga dalam masalah apa itu tentang orang diazab dalam kuburnya karena perbuatan orang yang hidup. Berbeza pendapat antara Abdullah bin Umar dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha tentang masalah apa itu yang antara Siti Abu Hurairah dengan Siti Aisyah juga. Ada satu buku ditulis oleh Imam Suyuti, namanya Istidrakat As-Sayyidah Aisyah, kritikan Siti Aisyah kepada beberapa as-sahabah, yakni berlaku perbezaan antara sahabat dengan sahabat yang lain di dalam memahami konteks Nabi SAW atau sabda Nabi SAW. Kalau perbezaan akan dianggap sebagai satu malapetaka, pertama yang bikin malapetaka ini ya perbezaan yang di zaman Nabi SAW, tetapi justru perbezaan menurut Nabi adalah ikhtilaf ummati rahmah. Itu perbezaan membawa rahmat bila mana perbezaan itu difahami sebagai kepelbagaian. Berperbezaan ada dua, ada ikhtilafut tanawwu', ada perbezaan kepelbagaian dalam cara memahami, ada ikhtilafut tadad. Ikhtilafut tadad adalah perbezaan yang saling menghantam satu dengan yang lain. Ikhtilafut tanawwu', perbezaan yang bersifat kepelbagaian, itu yang dikatakan perbezaan yang rahmat, disebabkan oleh karena ulama cara memahaminya adalah berbeza dengan dasar mengambil kira tentang pemahaman. Nabi bersabda, barang siapa yang berijtihad betul, dia 2 kali ganjaran. Yang berijtihad salah, dia dapat 1 ganjaran. Dan kalau ijtihad itu digalakkan, walaupun terkadang orang salah, tetap diganjar. Bagaimana akan dikatakan perbezaan ulama yang mereka berijtihad untuk mencari kebenaran dijadikan malapetaka atau dijadikan perpecahan? Yang menjadi permasalahan bukan perbezaan ulamanya, yang menjadi permasalahan cara menyikapi perbezaan antara ulama. Kalau perbezaan ulamanya, perbezaan perkara yang wajar. Tidak ada sesiapa yang tidak berbeza di dalam memahami setengah perkara, termasuk dalam masalah hukum. Kita zaman Nabi SAW, Nabi bersabda, jangan salat asar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Maka satu mengatakan maksud Nabi ini supaya kita segera, maka dia salat tengah jalan. Yang satu lagi mengatakan Nabi kata jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah, apapun jadi hatta terbenam matahari, aku nak salat di Bani Quraidah. Maka dia tak salat asar tengah jalan, salat di Bani Quraidah. Ini cara memahami Nabi berbeza dengan yang kedua. Hadisnya sama, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pemahamannya yang berbeza. Ketika jumpa dengan Nabi, dua-duanya dibetulkan. Nabi membetulkan kepada kedua-duanya hasil daripada usaha untuk memahami maksud hadis Nabi. Kalau berbeza pada dasarnya sebab perpecahan, Nabi akan tegur sekali lain lagi, jangan berbeza pendapat ya. Justru Nabi membenarkan keduanya. Itu satu pengesahan untuk orang bila mana berijtihad, ingin mencari kebenaran, maka ijtihadnya akan diganjar. Yang penting adalah orang yang berijtihad layak untuk berijtihad, bukan hanya karena sijil nak jadi mujtahid. Ini agama bukan dinilai dengan kertas, tapi dinilai dengan ilmu. Hatta tak punya sijil. Tok guru dulu tak ada sijil. Syekh Daud Al-Fatani itu tak keluaran daripada mana-mana university.
Syekh Abdul Samad Al-Falembangi pun juga tak masuk kepada mana-mana university. Ini university pun bid'ah juga lah, dia kan baru juga. Sijil pun juga bid'ah juga. Dulu ada sijil juga, namanya sijil pengiktirafan daripada guru kepada murid dengan ijazah namanya. Faham tum? Dulu ada sijil, tapi sijilnya adalah bersifat ijazah. Falhasil adalah masalah perbezaan ulama. Perbezaan itu adalah wajar, tanawu yang tak betul ataupun yang tidak digalakkan adalah perbezaan yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Hal yang pertama. Yang kedua adalah menyikapi perbezaan.